Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat berkenaan dengan topik 2.3 iaitu frame relay. Jadi pada minggu-minggu yang sudah kita dah melihat berkenaan dengan dua kaedah encapsulation iaitu encapsulation HDLC dan encapsulation PPP. Apabila dirujuk sebagai frame relay, maka kita sedia maklum bahawa frame relay adalah salah satu teknologi yang berada pada private one connection private one connection selain daripada ATM, MPLS dan Metro Internet. Baik. Jadi sebenarnya apa itu frame relay? Jadi frame relay ialah satu protokol high performance network protocol yang digunakan untuk menghubungkan di antara satu organisasi kepada organisasi yang lain pada jarak geografi yang berbeza, pada jarak geografi yang jauh lah. Jadi kalau kita lihat di dalam frame relay ia akan menggunakan satu physical connection yang sama, namun di dalam satu physical connection ia akan membahagikan kepada beberapa laluan, dan pembahagian beberapa laluan itu kita sebut sebagai virtual connection. Kalau kita lihat pada poin yang kedua, dia menyebut it's allow communication between all sites using single access circuit to the provider. Jadi kalau kita lihat di sini penggunaan satu single physical connection, umpamanya serial connection, yang mana di dalam satu serial ini ia akan membahagikan kepada beberapa virtual connection, kepada beberapa virtual circuit, yang mana ia akan virtual circuit akan menghubungkan satu organisasi dengan multiple organisasi yang lain di dalam satu global connection. Jadi kalau kita lihat juga frame relay ini akan beroperasi pada layer yang pertama dan layer yang kedua di dalam OSI model, iaitu pada physical dan data link layer. Jadi jika kita membuat perbandingan di antara frame relay dengan lease line connection, maka perbandingan yang dapat kita perhatikan adalah daripada segi kos untuk installation dan maintenance, yang mana kos untuk frame relay adalah jauh lebih rendah berbanding penggunaan lease line. Baik, jadi kalau kita lihat penggunaan frame relay menggunakan virtual connection ataupun virtual circuit bagi menghubungkan di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Jadi di dalam frame relay kita mempunyai dua jenis virtual circuit ataupun virtual connection. Yang pertama kita sebut sebagai switched virtual connection dan yang kedua adalah permanent virtual connection. Jadi switched virtual connection ataupun SVC adalah digunakan secara sementara, iaitu temporary virtual connection, manakala PVC digunakan secara tetap, iaitu permanent, secara permanent, bagi menghubungkan di antara satu poin dengan poin yang lain. Jadi PVC ini sebenarnya ia menyerupai penggunaan yang ada pada lease line, manakala temporary virtual circuit ataupun SVC hanya akan terminate connection tersebut apabila tiada sebarang data dihantar dalam jangka masa time out yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya sebelum kita masuk kepada konfigurasi frame relay, kita kena mengetahui terlebih dahulu apakah istilah-istilah terminologi yang ada di dalam frame relay. Yang pertama, kita sebut dia sebagai CIR, iaitu CIR yang dinyatakan sebagai Committee Information Rate. Jadi CIR ini adalah salah satu teknologi digunakan untuk guarantee a minimum bandwidth of ISP. Jadi di dalam rajah kita dapat lihat bahawa connection di antara Toronto dengan Chicago headquarters sebagai contoh hanya menggunakan 16 kilobit per second. Jadi 16 kilobit per second ni adalah salah satu contoh CIR, yang mana ia adalah minimum bandwidth yang dihubungkan di antara branch yang pertama kepada branch yang kedua. Walau bagaimanapun penggunaan connection di antara kedua branch tersebut boleh mencapai lebih daripada nilai minimum bandwidth yang telah dibekalkan tadi, dan penggunaan itu akan dipantau ataupun akan dimonitor oleh ISP
yang mana jika kerap melebihi proses ataupun kerap melebihi nilai CIR yang telah ditetapkan, maka ISP akan suggest untuk branch tersebut ataupun organisasi tersebut untuk upgrade CIR bandwidth pada connection site to site tadilah. Baik, yang seterusnya kita dapat lihat frame relay cost effectiveness and flexibility. Jadi bila mana kita menyebutnya adalah sebagai benefit of frame relay, maka perlu kita membuat perbandingan di antara frame relay dengan beberapa teknologi private one yang lain. Di sini dibandingkan dengan penggunaan dedicated line ataupun penggunaan disk line tadi. Jadi di sini dimaklumkan bahawa yang pertama, with the dedicated lines, customer pay for end-to-end connection. Yang mana untuk list line, pengguna tadi ataupun sesebuah organisasi tadi perlu membayar kos di antara yang menghubungkan di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, yang mana kos tersebut termasuklah kos dalam local loop dan kos yang digunakan untuk network link, iaitu penggunaan yang menghubungkan di antara satu router dengan router yang lain. Jadi sebenarnya penggunaan disk line bergantung kepada jarak. Lebih jauh jarak yang digunakan untuk menghubungkan di antara satu point dengan point yang lain, maka lebih tinggi kos yang perlu dibayar oleh organisasi tersebut. Namun pada frame relay, customer hanya perlu untuk membayar servis yang berada pada local loop sahaja, dan seterusnya bandwidth hanya dibayar pada network provider, bergantung kepada servis yang kita gunakan. Jadi di situ kita dapat menjimatkan lebih banyak kos untuk yang pertama installation dan maintenance tadi. Dan seperti yang juga kita maklum, frame relay digunakan bagi membolehkan satu physical connection dipecahkan kepada beberapa virtual connection ataupun virtual circuit. Jadi di sini pada poin yang ketiga dimaklumkan virtual connection tersebut boleh mengendalikan servis pada satu physical cable sebanyak 40 virtual connection, yang mana setiap daripada satu virtual connection tersebut mampu untuk menggunakan sekurang-kurangnya 56 kilobit per second dalam proses penghantaran dan penerimaan data. Jadi 56 kilobit per second ini diambil daripada teknologi penggunaan T1 circuit lah. T1 circuit. Baik. Dan kita juga sedia maklum bahawa penggunaan dedicated lines menggunakan lebih banyak device daripada penggunaan frame relay yang dapat kita lihat pada hari ini, dan itu juga antara faktor peningkatan kos yang ada pada penggunaan dedicated line ataupun list line itu sendiri. Baik, jadi di dalam rajah juga kita dapat lihat di permulaan bagi frame relay ini adalah merujuk kepada DTE dan DCE pada sesebuah network. Jadi jika kita dapat lihat pada rajah, penggunaan frame relay adalah bermula daripada DCE pada frame relay switch dan dihubungkan kepada DTE sesebuah organisasi. Jadi DCE ini adalah pada frame relay dan DTE ini adalah pada router organisasi tersebut. Baik, jadi jika kita lihat juga pada rajah yang kedua, dapat kita perhatikan pada rajah satu serial connection dapat memecahkan kepada 5 virtual connection yang lain. Sebagai contoh, connection yang pertama yang berwarna oranye dihubungkan daripada Chicago kepada Toronto. Yang kedua berwarna hijau dihubungkan Chicago kepada Dallas. Seterusnya warna coklat daripada Chicago ke Mexico City, warna pink daripada Chicago ke San Jose, dan yang seterusnya hijau kepada New York. Jadi di sini kita dapat gambarkan bahawa jika kita menggunakan list line, connection daripada Chicago perlu menggunakan physical connection, iaitu 5 serial connection yang akan menghubungkan secara terus kepada semua branch yang ada di dalam network. Namun menggunakan frame relay, connection tersebut akan membahagikan satu
serial connection ini kepada beberapa virtual connection. Baik, kita seterusnya akan melihat tentang satu lagi terminologi yang kita sebut sebagai Local Management Interface ataupun disebut sebagai LMI. Jadi LMI ini adalah standard protokol yang digunakan di antara DTE dan juga frame relay switch ataupun di antara DCE. Pada bahagian frame relay switch tu kita sebut sebagai DCE, manakala pada bahagian organisasi network itu yang disebut sebagai DTE. Jadi kedua-duanya adalah contoh device adalah router lah. Baik, jadi jarak di antara DTE dengan DCE pada frame relay switch itu yang disebut sebagai Local Management Interface ataupun LMI. Jadi LMI ni sebenarnya dia bertanggungjawab untuk manage connection dan maintain status bagi permanent virtual connection yang untuk membolehkan connection tersebut sentiasa, yang pertama, keep alive, sentiasa aktif. Yang kedua, berupaya untuk membuat perhantaran secara multicast, dan yang ketiga adalah status update, di mana ia akan update sama ada status link tersebut adalah aktif, inaktif ataupun deleted. Deleted ataupun dah di-terminate. Aktif apabila laluan tersebut digunakan untuk menghantar data, inaktif apabila laluan tersebut tidak digunakan untuk sebarang penghantaran data dalam jangka masa yang panjang, dan deleted apabila connection tersebut telah di-terminate. Telah di-terminate atas beberapa faktor. Baik, yang seterusnya adalah kita sebut sebagai LAR ataupun Local Access Rate, yang mana LAR ni disebut pada poin yang pertama, kata PVC pada connection router yang pertama iaitu Jakarta untuk dihantar kepada Surabaya, mana CIR dia Committed Interface ataupun kita sebut sebagai Committed Information Rate, yang mana ia membawa nilai 500 kilobit per second, and satu lagi connection untuk PVC adalah 300 kilobit per second. Jadi nilai kedua-duanya merujuk kepada CIR. Jadi LAR ni adalah nilai yang mana total kepada kedua-dua nilai CIR, dan semestinya kedua-dua nilai ini tidak boleh lebih daripada nilai LAR yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, connection virtual yang pertama adalah 500 kilobit per second, yang kedua adalah 300 kilobit per second. Jadi kita tambahkan keduanya, kita akan memperoleh 800 kilobit per second. Maksudnya kita ada lebih banyak, kita berupaya untuk membuat lebih banyak virtual connection, kerana nilai LAR kita mempunyai nilai yang besar lah, iaitu 2 megabit per second. Baik. Seterusnya adalah kita lihat berkenaan DLCI ataupun yang kita sebut sebagai Data Link Connection Identifier, yang mana DLCI ini adalah digunakan oleh frame relay untuk penghantaran data ke destination. Jadi dalam frame relay ia tidak menggunakan IP address seperti kebiasaannya untuk proses penghantaran data. Sebaliknya di dalam frame relay ia menggunakan ataupun menggantikan IP address tadi kepada DLCI. Jadi sebagai maklumat, DLCI ini bekerja pada layer yang kedua, manakala IP address yang biasanya kita gunakan bekerja pada layer yang ketiga. Jadi bagi memudah dan mempercepatkan proses penghantaran, jadi untuk penggunaan frame relay ia menggantikan ataupun translate IP address kepada DLCI number. Baik. Jadi identifier is a local significant, which mean the value is unique but not necessarily different from other router. Jadi bila disebut sebagai local significant, maksudnya ia hanya unik pada local connection itu sahaja, manakala connection remote yang connect kepada router tersebut boleh menggunakan number DLCI yang sama. Tetapi untuk connection local tersebut, contoh pada router Jakarta, ia tidak boleh menggunakan number DLCI yang sama. Baik. Jadi pada DLCI need to connect with IP address on the remote router. Router A, which is Jakarta,
will mapping IP address of router B to the DLCI 75 and DLCI 73. Jadi dalam proses ini dia akan memappingkan, memetakan maklumat di antara yang pertama DLCI number dan IP address, supaya selepas ini proses penghantaran akan merujuk kepada nombor DLCI tanpa melihat kepada IP address. Contoh di sini kita dapat lihat router Surabaya IP addressnya adalah 5.5.5.5 dan dia akan assign DLCI number 75. 75. Jadi di sini kita perhatikan bahawa penggunaan DLCI ni akan skip ataupun akan bypass proses penghantaran pada layer yang ketiga dan hanya akan concentrate ataupun fokus proses penghantaran yang berlaku ataupun yang menggunakan layer yang kedua, seperti mana yang dapat kita lihat pada penggunaan switch dalam local connection, yang mana proses penghantarannya adalah lebih pantas. Dan kalau kita lihat proses mapping untuk di antara DLCI dan IP address ini boleh dilakukan secara manual, iaitu secara statik, ataupun secara automatik, iaitu secara dynamic. Baik, bagaimana kaedah untuk kita configure DLCI secara statik? Yang pertama adalah kita perlu masuk kepada interface yang berkaitan, contohnya interface serial 000, kemudian menggunakan command frame relay map IP. Jadi ini IP yang kita gunakan untuk kita mappingkan dengan DLCI number. Kebiasaannya IP address ni adalah IP address destination. Destination, contohnya kalau kita daripada Jakarta, kita nak hantar ke Kuala Lumpur. Jadi DLCI yang kita guna IP address sebelum tu, IP address di Kuala Lumpur adalah 5.5.5.5. Jadi apa yang perlu kita configure pada bahagian Jakarta adalah menggunakan command frame relay map IP destination address, iaitu 5.5.5.5 bersama dengan DLCI number dia. Contoh DLCI adalah 75. Namun sebenarnya bagi memudahkan konfigurasi, biasanya kita akan menggunakan number yang lebih mudah untuk kita ingat. Contohnya ini adalah router 1 dan ini adalah router yang kedua. Jadi di sini kita menggunakan number DLCI 102. DLCI 102. 102 merujuk kepada connection di antara router 1 kepada router 2. Jadi jika connection tersebut adalah daripada router 2 kepada router 1, jadi kita akan menggunakan DLCI 201. Ini adalah proses yang mudah untuk kita baca DLCI number kita. Baik, ini adalah proses dynamic mapping. Yang tadi sebelum ni adalah static mapping ataupun manual mapping. Jadi yang kedua adalah dynamic mapping. Jadi sebenarnya proses dynamic mapping ini adalah merujuk kepada proses yang dapat kita lihat pada ARP. Tetapi pada ARP ataupun Address Resolution Protocol, ia akan mapping di antara layer 3 dan layer 2, iaitu dengan di antara IP address dengan MAC address lah yang berada pada layer yang kedua. Manakala untuk DLCI Dynamic Mapping, ia akan menggunakan kaedah inverse ARP, iaitu dia terbalik. Ini ARP, manakala inverse ARP adalah mapping daripada layer yang kedua kepada layer yang ketiga. Kalau ARP daripada layer ketiga kepada layer kedua. Jadi layer kedua adalah DLCI number kita, manakala layer ketiga adalah IP address. Jadi dia akan mapping di antara keduanya supaya proses penghantaran data tidak akan melibatkan maklumat protokol pada layer yang ketiga. Sebaliknya hanya akan menumpukan penghantaran pada layer yang kedua. Jadi dengan kaedah ini, penghantaran akan jadi lebih pantas daripada teknik ataupun proses penghantaran yang sebelumnya. Jadi dynamic mapping will automatically mapping DLCI and IP address using inverse ARP. The inverse ARP will get the address from neighbor and make some dynamic mapping table. Jadi proses dynamic ini akan diperolehi ataupun maklumatnya akan diperolehi daripada neighbor yang connected
virtual circuit kepada router tersebut. Jadi dia akan menghantar maklumat yang disebut sebagai inverse ARP request daripada Jakarta kepada Surabaya. Jadi Surabaya akan menyimpan maklumat tersebut di dalam inverse ARP table. Sebagai contoh dapat kita perhatikan pada slide di mana daripada Jakarta dia akan request inverse ARP, maklumat inverse ARP daripada Surabaya router. Jadi di sini diperolehi maklumat bagi Surabaya router adalah DLCI 75 dan address dia adalah 5.5.5.5. Jadi proses yang sama dilakukan kepada Jakarta kepada Yogyakarta, iaitu dia akan mappingkan DLCI 73 kepada 3.3.3.3. Jadi maklumat yang kita dapat lihat ni sekarang ni akan disimpan pada router Jakarta. Jadi untuk reply semula maklumat tersebut, Surabaya tadi akan menghantar request pula kepada Jakarta untuk mengetahui laluan DLCI dan IP address yang dimappingkan pada router tersebut. Jadi di sini laluan pertama yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya akan menggunakan DLCI 75 menggunakan IP address yang samalah, iaitu 7.7.7.7, manakala laluan daripada Jakarta kepada Yogyakarta menggunakan DLCI 37 dan penggunaan IP yang sama, memandangkan interface yang ada pada bahagian ini adalah interface yang sama. Baik, jadi selepas ini proses penghantaran data akan hanya merujuk kepada DLCI number sahaja, yang mana ia berfungsi ataupun perform pada layer yang kedua. Baik, jadi seterusnya dapat kita lihat ataupun kita perhatikan pada bahagian congestion control mechanism. Baik, di dalam proses congestion control mechanism ini sebenarnya ia adalah satu proses yang mana ia digunakan untuk reduce network overhead, terutamanya pada frame relay lah. Jadi di dalam frame relay dia ada dua kaedah, dua proses mechanism yang digunakan untuk mengawal berlakunya ataupun mengurangkan berlakunya overhead, network overhead. Yang pertama menggunakan FECN, forward explicit congestion notification, dan yang kedua adalah BECN, backward explicit congestion notification. Jadi kedua-dua ni kalau kita perhatikan dia ada di dalam packet transmission yang menggunakan frame relay, selain daripada DLCI, error detection dan sebagainya. Baik, selain daripada tu, kalau kita perhatikan pada bahagian packet yang ada pada addressing, dia mempunyai satu lagi packet di sini yang disebut sebagai DE. Jadi DE ni disebut sebagai diskette eligible. Diskette eligible, dan pada awal kelas tadi saya dah maklumkan berkenaan dengan CIR, iaitu minimum bandwidth untuk transmission. Baik, jadi kita lihat poin yang pertama dulu, used to indicate the frame that has a lower importance than other frame. Jadi dia di sini digunakan untuk mengesan indicate lower important than other frame by set DE, which is a diskette eligible bit of frame to one of DTE device. Jadi di sini penggunaan diskette eligible digunakan untuk mengesan ataupun untuk menunjukkan frame tersebut mempunyai lower important daripada frame-frame yang lain. Jadi di situ dia akan melabel frame tersebut dengan bit 1. Jadi apa kesan dia apabila dia label bit tersebut dengan dengan bit 1. Jadi dia kata when network become congested, DCE device will discard frame with the DE bit set before discarding those that do not. Jadi apabila berlakunya congestion di dalam network, apa yang akan berlaku, label packet ataupun frame yang dilabel dengan DE ni ataupun bit 1 tadi akan digugurkan, akan discard daripada proses penghantaran. Jadi DE tu kita set pada bahagian penghantaran data yang melebihi nilai CIR tadi, yang melebihi nilai minimum bandwidth yang telah dibekalkan. Di sini kita ada beberapa maklumat
Di sini dia menyebut CIR merujuk kepada the speed provided by ISP, which is a minimum bandwidth daripada ISP itu sendiri, dan BC ni adalah maximum bandwidth which is can perform in the network. Maximum bandwidth yang boleh digunakan pada sesebuah network tersebut. Namun proses ini hanya akan dibenarkan apabila tiada sebarang congestion network berlaku. Jika ada congestion network, manakala bahagian yang berlabel ini akan dilabelkan dengan bit 1, iaitu dilabelkan dengan DE, yang mana apabila berlaku congestion secara automatik, data ataupun frame yang dilabelkan tadi akan digugurkan, akan discard bagi memberi priority kepada paket-paket ataupun frame yang berada pada CIR tadi. Baik. Baik, itu saja untuk penerangan frame relay. Jadi kita akan sambung selepas ini berkenaan dengan configuration frame relay yang merujuk kepada configuration secara point to multi-point dan point to point, yang menggunakan dua konsep, iaitu secara static dan juga secara dynamic. Baik, sekian, terima kasih.